Lama juga tak jumpa tuan-tuannya. Daripada puasa tak pasti, rasanya macam tak datang saya puasa ke sini, ya. Mana cutilah sebulan, ya, lebih kurang sebulan lebih tak jumpa dengan tuan-tuan. Jadi malam ni kita jumpa dan kita sambung perbahasan dalam fiqh munakahat yang ada kitab, boleh pegang jilid yang keempat, muka surat 728. Dan pengajian yang lepas pada 20 hari bulan 3 2023, ya, beberapa hari, sehari ke 2 hari sebelum kita berpuasa, ya, kemudian kita tangguhkanlah ketika itu, dan kita sampai ke tajuk dalam bab arkanun nikah, iaitu dalam bab rukun pernikahan. Walaupun saya percaya tuan-tuan majoriti ramai yang dah kahwin, dan mungkin ada sebagainya yang ada di sini ataupun yang nonton di secara live ni, ada yang akan berkahwin, ataupun mungkin kita ni dah lama pun kahwin, boleh jadi nak kahwin lagi contohnya kan. Maka asasnya sama, yang nak kahwin ke, yang nak kahwin lagi ke, atau baru merancang nak kahwin ke, tetapi ilmu yang berkaitan dengan soal soal pengurusan pernikahan tu asasnya sama, mesti dipenuhi daripada segi rukunnya, ya, rukunnya. Dan kita dah sebut rukun yang pertama je sebenarnya, itu pun kita baru muqaddimah. Cuma asasnya rukun nikah tu ada 5 yang biasa kita dengar: laki, perempuan, wali, saksi, ijab dan qabul. Tu kena hafal tu, ya, laki, perempuan, wali dan saksi, ijab, qabul. Dan perlu diingat, bila rukun ini tidak dipenuhi syarat-syaratnya, itu yang kita nak tengok. Rukunnya tahu dah, tuan-tuan pun dah hafal dah, kan? Bukan payah sangat. Laki, perempuan, wali, saksi, ijab, qabul. Tetapi ada syarat. Syarat itulah yang boleh menjadikan bahawa rukun nikah itu tidak betul, maka pernikahan tidak sah. Kan? Banyak tak berlaku? Banyak. Saya dah cerita dengan tuan-tuan dah banyak kali. Jadi kita harap kita ambil perhatian lah, ya, insya-Allah. Baik. Jadi yang lepas kita dah masuk rukun yang pertama dalam bab sirah. Saya dah sebutkan sirah ni maknanya lafaz ijab dan qabul. Ijab kita beri, qabul kita terima. Jadi tuan-tuan yang dah nikah cuba ingat balik, khususnya lelaki lah, sebab yang perempuan ni kadang-kadang dia tak tengok pun majlis akad nikah. Lagi orang-orang dulu, kalau nikah tu isterinya kat dalam bilik tak tahu pun, tahu-tahu sah, tu je dia tahu, tak nampak pun. Tapi sekarang ni kebanyakannya mereka berada di dalam satu majlis, maka dia nampak majlis akad nikah itu berjalan, kan? Jadi itu maknanya adanya serah, adanya terima. Dan sedikit itu lagi kita sebut, boleh kalau lelaki menerima dulu barulah walinya menikahkan. Biasanya kan kita dengar kan, aku nikahkan dia kau dengan anak perempuanku, contoh kan. Kemudian dia pun jawab, aku terima nikahnya. Tetapi boleh kalau laki itu nak kata dulu, saya terima nikah anak tuan Aminah binti Abu dengan mas kawinnya RM300 tunai, barulah walinya mengijabkan, aku nikahkan dikau dengan anakku Aminah dengan mas kawin sekian. Hukumnya dibolehkan. Tapi saya percaya tuan-tuan, seingat saya lah, ya, dan saya percaya tuan-tuan pun tak pernah nampak perkara tu berlaku, kan? Dan saya sendiri pun dan rakan-rakan yang dah lama melaksanakan tugas-tugas sebagai pendaftar ni sampai dah sekarang ni pun tak pernah buat kaedah tu. Sebab nanti dia kata ni ajaran sesat ni, macam mana pula boleh terima belum bagi, ya. Sedangkan fiqh membenarkan. Itu asas ilmunya. Jadi kalau lepas ni kita dengar atau kita nampak, jangan kata, ni sesat, ni salah ni. Tak. Maka betul pernikahan tersebut. Itu sebab itu beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu.
Dia macam tu. Apa pun mesti nak kena ada ilmu supaya yang dia buat itu bertepatan dengan kehendak Allah, ikut sunnah Nabi dan panduan syarak. Dia begitu. Macam tuan-tuan ni kan suasana raya lagi kan, Syawal ni kan. Kan. Jadi kita menyambut Syawal, kalau ikutkan hukumnya 1 Syawal je. 2, 3 tu dekat-dekat sikit, tapi kita hari ni dah malam 25 saya rasa dah. Pun masih ada lagi orang mengadakan majlis tersebut. Bagus tu sebenarnya, tak ada masalah. Bahkan ada pahalanya. Dia begitu. Kan, yang buat open house lah senang kata. Tuan-tuan, orang buat jemputan tu tuan-tuan, kalau boleh kena pergi. Tu jangan lupa tu. Sebab itu sunnah Nabi SAW, pesanan Nabi, hakun muslim ala muslim khams. Hak atas saudara kata saudaranya 5. Raddus salam, wa iyadatul marid, wa tibaul janais, wa ijabatud da'wat, wa tashmid atish. Kata Nabi, hak saudara muslim kita ada 5. Pertama, jawab salam. Yang keduanya, kalau jawab salam tu pun ada ilmunya tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. 10, 20. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20, 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30, 30. Tengok, ada ilmunya, ada manfaatnya dan ada ganjarannya. Itu baru bagi salam. Sakit, ziarah, meninggal, iring jenazahnya. Itu semua perintah. Tapi kait dengan wa ijabatud dakwah, dan bila ada jemputan kita pergilah. Kan? Ada jemputan kita pergilah. Suasana Syawal kan, pergi je lah. Kan? Jangan fikir logik. Duduk setiap alam, dapat WhatsApp dalam grup, ahli keluarga pak long pak ngapak lah pak lah patik. Dia kata kalau sempat semua ahli grup dijemput hadir ke jamuan ukhuwah Syawal contohnya kan. Buatnya dekat mana? Nun kat bagan Lalang Sepang sana. Kita duduk kat Syalam ni kan, bertekelip dah lah. Hari Sabtu jam dia lain macam kan. Kita pun duk fikir, alah jauh-jauh nak ke sana makan sate 5 cucuk je pun. Mi kari paling kuat semangkuk, kuih 2 ketul, air 2 jam. Contohlah. Kan? Kalau kita fikir macam itu, hilanglah pahalanya. Cuba kalau kita faham ada ilmunya, kita pergi itu kerana Allah. Yang panggil pak saudara kita jemput, silaturahmi, setiap sempang ada malaikat mencatatkan pahala buat kita. Besar pahalanya. Dan silaturahmi terkait dalam bab kekeluargaan kita. Siapa nak panjang umur, sehat, rezekinya murah, terhindar daripada balak ni tuan-tuan, doanya dikabulkan, rajin-rajinlah silaturahmi. Pergi. Ada di antara kita pun tak jumpa dengan pak saudara lagi kan. Silat tak kena gaya kan. Pergilah. Bukan soal kita nak makan nilai itu, tapi ukhuwah ataupun hubungan silaturahmi. Kalau tuan-tuan punya grup, buat. Kan masing-masing ada grup semua. Grup universiti, grup apa lagi? Grup college, grup apa? Grup sekolah. Saya grup sekolah rendah pun ada. Darjah 1 tahun 84 sampai 89. Darjah 1 punya grup pun ada tuan-tuan. Silap gaya tuan-tuan ni, grup tabika pun ada lagi tuan-tuan. Umur dah 50, grup tabika lagi. Kan? Masuk dalam grup, siapa ada lapang jemput saya, saya buat open house. Mana? Nun kat Bentong sana. Aduh hai. Logik akal macam tak berbaloi. Tapi kalau dia fikir nilai ukhuwah Islamiyah, dia nampak kepentingan menjaga persaudaraan sebagai seorang Islam, pahala ganjarannya sangat besar. Dia macam itu daripada sudut bagaimana melakukan sesuatu dengan ilmu, termasuk dalam bab perkahwinan ni. Ini semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu banyak kali kalau khusus kahwin, macam semalam pun kemarin saya pesan dengan budak-budak khusus kahwin, anak tuan-tuan lah, cucu saudara ke. Kita kata tuan saudara yang dah ada tunang, yang rasa dah okey, mak ayah pun dah okey, tak payah tunggu lama-lama. Kita sarankan segerakanlah, kerana kita selalu dipesan 4 perkara ni elok disegerakan. Yang pertama solat, 2 nikah, 3 hutang dibayarlah maksudnya. Yang keempat
mati. Yang kelima makan. Aku tambahlah tu. Nak bagi tahunya tuan-tuan, makna nak bagi tahu nikah pun kena segerakan kerana itu ibadah. Asalkan niatnya kerana Allah, maka dapat ibadah. Jadi nak memastikan perjalanan majlis akad nikah yang dijalankan menepati kehendak syarak, maka dijagalah rukunnya dan syaratnya. Macam tadi kan kita sebut rukun pertama sirah ijab qabul, tetapi di sana ada syaratnya. Syarat ringkas tuan-tuan ya. Perkahwinan di antara akad memerlukan kerelaan kedua-dua pihak yang melakukan, wali dan pihak lelaki. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat sebab dia melibatkan soal perasaan kan. Syariat menganggap bahawa sirah iaitu ijab dan qabul adalah dalil zahir yang menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Kan maknanya ialah kerelaan, keredaan tu kan sifat dalaman yang tidak dapat dilihat, tetapi boleh diterjemahkan dalam kehidupan. Contoh macam majlis ini, memang dia suka dengan perempuan ni kan, kemudian walinya pun bersetuju jadi wali, bersetuju untuk menyerahkan anaknya kepada si lelaki tadi kan. Kemudian dengan ada keredaan ya daripada seorang ayah ibu menyerahkan kepada si lelaki, dan ada keredaan bagi seorang lelaki untuk menerima dengan hati yang terbuka, menerima seorang wanita masuk dalam kehidupan keluarganya. Jadi nak serah macam mana? Maka Islam menganjurkan adanya akad, adanya serah menerima. Kan cantik Islam tu. Sangat cantik Islam tu. Sebab tu Islam semakin dikaji, semakin dilihat ya, maka dia akan mencerminkan kehebatan Islam itu sendiri. Bila tersebut ini tuan-tuan, teringat tuan-tuan ada tengok viral TikTok ke Facebook ke tentang seorang tokoh ilmuwan kita, Profesor Dr. Farid Ravi. Tuan-tuan ada tengok tak? Di antara dia punya viral TikTok tu, saya tengok 2-3 kali tau, rasa semangat untuk kita berdakwah ni. Sebab abangnya bertemu dengan dia dan menyatakan nak masuk Islam. Kan? Jadi dia pun tanya kenapa boleh masuk Islam, sedangkan dulu masa dia nak masuk Islam keluarganya marah, abangnya pun marah, sampai dia kata Islam ni tak bagus lah, itulah inilah. Tapi kawan ni mantap imannya, dia kata simple aja, sekarang ni cuba cari di mana keburukan Islam tu. Berlalu masa yang dia datang, akhirnya dia kata nak masuk Islam. Dia tanya kenapa boleh peluk Islam ni. Dia kata kau ingat tak satu salah. Dia di antara ceritanya, dialognya detail, tuan-tuan carilah tengok. Dia kata apa? Kau ingat tak dialog ataupun persoalan yang kau cakap dengan aku? Kau kata kau carilah kat mananya buruknya Islam tu. Rupanya tuan-tuan, dia tak diam, rupanya dia mencari tuan-tuan, cari, semakin dicari semakin jumpa kebaikan, semakin dicari semakin jumpa kebaikan. Akhirnya dia mengakui Islam adalah agama yang mempunyai kebaikan, akhirnya dia memeluk agama Islam. Nampak tuan-tuan? Hatta dalam keluarga ni pun Islam sangat cantik bagaimana dia menjaga institusi kekeluargaan untuk memastikan keluarga yang dibina itu bahagia til jannah, orang bahasa sekarang kan, bahagia ke syurga. Itu harapannya. Sebab tu kena ikut panduan syarak, jangan buat benda pelik-pelik, jangan sokong benda pelik-pelik, jangan sokong benda-benda konsert yang melambangkan LGBT. Faham tak faham, terpulanglah tuan-tuan. Pening kepala kita tuan-tuan. LGBT tu benda haram, kita pun tahu. Takkanlah kita nak tunggu bala seperti mana yang diturunkan balak kepada kaum Sodom, kan? Dek kerana aktiviti benda-benda macam ni. Sebab tu beruntungnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sangat bala-bala yang ditakjil, ditangguhkan kerana
kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena fikir-fikir, menung-menungkanlah ya, benda-benda lara, benda-benda yang membawa kepada kemungkaran jangan disokong walaupun sedikit, kerana ada sahamnya di sana nanti. Ya, baik. Merewang sikit pula, tak apalah. Jadi itu keadaannya ya. Baik. Jadi ada kerelaan ya. Jadi kalau tuan-tuan ada pak mertua lagi kan, kalau ada pak mertua lagi lah senang. Nanti kalau balik kampung sembang-sembang, cuba sembang dengan pak mertua. Pak mertua lagi tak? Tak ada. Carilah yang baru seorang. Cuba sembang, kalau ada yang pak mertua cuba sembang. Pak, dulu bapak nikahkan anak bapak hingga jadi isteri saya sekarang, apa perasaan? 1001 cerita tuan-tuan. Dan saya percaya kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana majlis akad nikah, tuan-tuan akan tengok bagaimana seorang bapa yang tanpa disedari melahirkan perasaan kesedihan yang sangat luar biasa, sampai menangis dia, sampai nak mengijab tu pun tarik balik, duduk menung, tahan. Tuan-tuan, saya sampai berkata, bersabar tuan, banyakkan istighfar, niat ikhlaskanlah kerana Allah, kerana kita nak melaksanakan syariat Allah, ikhlaskan. InsyaAllah ganjaran pahalanya besar. Dia pun zab uzawijuka ala ma amar Allah. Itu kan, yang pengantin pun bersedia untuk menerima tanggungjawab. Itu cantiknya Islam. Okey, tanpa menafikan budaya, tanpa menafikan hak. Sebab di luar sana ada yang tak jelas. Kalau kita kahwin dengan mu'alaf, perempuan tu ikut kita, tinggalkan mak bapanya terus. Tak boleh. Tak ada cara begitu. Bahkan kata Nabi dalam satu riwayat, nanti kita bincang tuan-tuan, berbaktilah kepada ibu bapamu walaupun mereka itu seorang yang musyrik. Musyrik itu antara dia dengan Allah. Peranan kita ajak dia Islam. Tapi kalau dia tak nak, terpulang. Yang penting kita dah ajak. Tetapi berusahalah tuan-tuan, untung-untung mereka boleh menerima Islam. Itu hebatnya Islam tuan-tuan. Saya dah banyak cerita lah ya. Baik. Jadi untuk sirah ni tuan-tuan, sirah ni, ijab kabul ni, dia ada syarat dia. Untuk memastikan ijab kabul yang kita buat tu bertepatan dengan kehendak hukum fiqh. Pertama, syariat mensyaratkan penggunaan lafaz nikah atau kahwin kerana ia lafaz yang paling tepat penggunaannya dalam bahasa Arab dan syarat untuk menunjukkan kepada akad nikah. Kedua-dua lafaz tersebut ada disebut dalam Quran dan Al-Hadis. Sebab tu biasa kita dengar, aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau. Ada pula yang dua-dua, aku nikah dan aku kahwinkan dikau. Pernah jumpa? Pernah jumpa yang dua-dua sekali disebut? Ada? Alhamdulillah, saya banyak kali. Saya jarang sebut aku kahwinkan dan aku nikahkan dikau, jarang. Ya, tapi hurufnya biasa saya nikahkan dikau. Dia bahasa Arab yang dia dimelayukan, dah biasa dah. Aku nikahkan dikau. Ya, baik. Jadi ayat-ayat yang saya nak baca ni tuan-tuan, itu menyebut tentang perkataan nikah dan kahwin dengan sangat jelas. Surah An-Nisa ayat 3. Yang pegang Quran, yang pegang kitab, yang pegang handphone, tengok surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan hati. Fankihu. Asal perkataannya nakaha, nikah, kawin. Sangat jelas dalam Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Itu satu lagi surah Al-Ahzab 37. Kemudian ada perkataan, kemudian setelah Zaid selesai kemahannya terhadap isterinya dengan menceraikannya,
kami kahwinkan engkau. Ada perkataan kahwin disebut dalam Quran, ya. Okey. Wahai Muhammad, dengan supaya tidak ada keberatan orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak angkat mereka. Okey, sebab Nabi berkahwin dengan isteri anak angkatnya itu Zaid. Siapa nama isterinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zainab binti Jahsy. Ya. Itu adalah isteri anak angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segi hukum sebenarnya boleh, tapi segi culture pandangan orang Arab itu suatu perkara yang kena elakkan. Tapi Islam membenarkan. Jadi kalau tuan-tuan ada anak angkat, ambil anak angkat, hukumnya apa? Sunat. Sebab Nabi ada anak angkat. Bila anak angkat tuan-tuan kahwin, kemudian mereka bercerai atau suaminya mati, boleh tak tuan-tuan kahwin dengan bekas anak angkat tadi kan, isteri anak angkat? Boleh tak? Jawapannya boleh. Hukumnya boleh. Cuma kita lah sampai hati tak sampai hati, itu je bezanya. Kan? Tuan-tuan ambil anak angkat, budak lelaki daripada bayi, sekolahkan, besar, kerja, kemudian jatuh cinta, kahwin dengan si Mina. Elok kahwin seminggu mati anak angkat kita tu. Kan? Jadi kita boleh tak kahwin dengan anak angkat tadi tu, bekas apa, anak isteri tadi? Jawapannya boleh. Dia gitu ya. Boleh jadilah kebetulan laku yang bapak dia tu pun duda, yang anak angkat tadi dah mati, isterinya pun dah jadi balu, muda lagi, contohnya, ajak kahwin. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma janggal sikit lah, silap tak kena gaya kan. Sebab lepas nikah biasa kan suami akan kata, Ina, inilah bapa angkat I. Macam tu kan. Kita pun kata, okay, selamat pengantin baru. Saya kata terima kasih ya. Kita doa, kita itu ucap terima kasih. Jadi perkataan ayah ada, bapa ada kan. Sebab anak angkat biasa panggil mak dia mak, panggil bapa dia bapa, ikut kebiasaan lah. Kan. Jadi kalau dah biasa mak pak suami mati, dia nak kahwin dengan kita, boleh tak kita kahwin dengan dia? Boleh, boleh, tak ada masalah. Ya, gitu. Cuma panggilan tu macam stres sikit lah, ya, stres sikit. Dah selalu panggil pak, dia nak panggil abang, ayang, ya, lain macam bunyinya. Tapi hukum membolehkan. Baik, kemudian secara ringkasnya kata Nabi, ini hadis lagi jelas pun, ya, ada jelasnya. Ya masyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, sesiapa yang ada kemampuan zahir dan batin, faham ya? Nafkah zahir, makan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, itu yang kita nampak lah. Makan minum kan nampak. Dah bagi nafkah ke isteri, dah. Nafkah zahir, dah. Bagi apa? Makan. Ya ke? Ya. Tak nampak pun, makan angin katanya. Eloklah kalau kena penerajang lah main. Kan? Makan nampak, makan nasi, makan apa saja nampaklah zahirnya, tetapi ada di sana batinnya, ya. Bila batinnya, maka termasuklah kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu ada kemampuan. Jadi kalau dah yakin, hendaklah dia berkahwin. Dalam riwayat yang lain, orang yang belum kahwin imannya separuh sempurna. Tetapi kalau dia kahwin, orang yang belum kahwin itu tuan-tuan, bila dia nikah tuan-tuan, separuh agamanya sempurna dalam kehidupannya, separuhnya lagi dalam takwa. Jadi besar pahalanya. So kahwinlah, ya, kahwinlah, ya. Yang kalau ada duda-duda kat sini, isterinya dah meninggal, kahwinlah. Tak kira lah umur berapa. Kalau setakat tuan-tuan umur 55, ganteng-ganteng macam ini, tak ada ke yang 28 tahun nak? Ya ada, ya. Kena pula Bilal masjid pula, takkanlah tak ada. Rabun tak rabun soal kedua. Bilal,
Dengar-dengar dipinang dengan Bilal Masjid Setialam. Ya, alhamdulillah. Oh, nampak? Seronok dia kan. Itu orang yang faham nilai. Tapi kalau yang tak faham nilai, kau kahwin dengan siapa? Alah, Bilal Masjid Setialam. Bilal aja. La ilaha illallah. Sampai jerangkung betul. Dia tak tahu Bilal tu kat Masjid Silap Gaya free je. Harta dia dah banyak dah. Berapa harta banyak, aku abdikan diri dengan Masjid Surau. Masya Allah. Ada makhluk macam tu. Tuan-tuan pun pernah baca kan, dekat Saudi kan biasa kita kalau tuan-tuan pergi kan, kalau pergi masjid, balik masjid, mereka nunggu dengan penyapunya dengan apa, ngadap kita, balik ngadap kita dengan harapan sedikit sumbangan. Jadi kisah ada seorang Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan pernah cari dalam Google pun jumpa. Ada tukang cuci ni tuan-tuan, ada yalah tukang cuci ni kan, pada kebiasaannya kan ada orang bagi kan. Jadi ada jemaah nak bagi dia tak nak, dia kata tak apalah, orang lain ambil, tapi dia tak tuan-tuan. Kan dia bagi tak nak, tak apa, dia ikhlas katanya. Sampai ada orang tanya kan dengan orang yang lain, dia kata dia kena apa? Orang bagi duit ke apa langsung dia tak nak. Kalau satu hari dia dapat 5 rial, 5 orang bagi, kali dengan sebulan berapa ratus rial dia dapat, tapi dia langsung tak nak. Jadi kawan yang ditanya tu senyumnya. Dia kata apa? Macam mana dia nak ambil sedangkan harta dia saja, dan difahamkan dia orang India, hartanya saja dengan dengan sahamnya, dengan ada hotel lagi katanya. Dia ada duit banyak. Dia kata memang tak habis dah. Dan dia datang berkhidmat di sini secara percuma. Nampak tak? Janji dia dapat visa untuk bekerja berkhidmat di Masjidil Haram, maka gaji tak kisah. Yalah kalau ada duitnya banyak, nak buat apa? Dia seronok tuan-tuan dapat berkhidmat. Macam tuan-tuan saya pun yakinlah, kalau tiba-tiba balik dalam kereta ada 5 juta, contoh 5 juta ringgit pula tu. Oi, kalau dolar lagi dahsyat kan. 5 juta, jangan kata 5 juta lah, ada 1 juta pun dah lain macam. Silap Gaya ambil cuti 3 bulan, aku pergi Masjidil Haram, aku mengabdikan diri sana, tak payah bayar gaji. Ada selagi tu sebab seronoknya dia berada di bumi haram. Ya tuan-tuan ya, di situlah kita nak jelaskan kemampuan yang dituntut. Taklah ada berkahwin ya. Jadi kalau tuan-tuan kematian isteri ke, kematian suami ke, kahwinlah tuan-tuan, supaya ada kawan, pergi pasar ada kawan, sarapan ada kawan, makan malam ada kawan, kan seronok. Nak tunggu anak-anak, kalau anak-anak kecil bolehlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan katalah umur hari ni tuan-tuan umur 70, kalau tuan-tuan kahwin pula masuk umur 25, agak-agak anak kecil tuan-tuan dah berapa tahun silap tak kena gaya tuan-tuan. Kalau misal kata umur 25 tahun kahwin, tuan-tuan umur 70, berapa agak umur tuan-tuan anak? Silap Gaya kecil tu pun dah jadi 20 tahun, 25. Silap Gaya dah kahwin pun, dah ada rumah tangga sendiri pun. Bukan dia bermaksud nak menjauhkan diri pada ibu ayahnya, tidak. Tapi sifat fitrah manusia, bila berumah tangga dia nak duduk dengan suami dia, nak duduk dengan isteri dia, kan? Jadi maknanya itu yang disebut sebagai kemampuan. Sikit-sikit kurang tu biasalah, ya, insyaAllah. Yang penting usahakan bila berumah tangga belajar duduk sendiri. Itu orang perempuan nak macam itu. Dia stres tu kalau kahwin duduk rumah mertua 24 jam, stres. Mau tak stres? Kita kalau kat rumah sendiri, cuba tuan-tuan ingat, kalau kat rumah sendiri, bilik sendiri, agak-agak kalau bilik kita bersepah, paling jauh siapa yang tengok? Anak kita. Habis-habis dia kuat, abah ni apalah, bilik sepah macam tongkang pecah, kan? Habis anak cakap pun kita pekak telinga lagi. Nampak? Bini kita bebel-bebel dengan kita pun kita boleh diam lagi. Abang ni balik kerja, bajunya pun tak nak masukkan mesin semuanya. Saya ingat saya hamba ke, janganlah begitu kan. Tapi kita nampaklah environment dia macam itu. Keinginannya begitu, nak ada rumah sendiri, layan anak-anak
sini itu sifat. Jadi diusahakan. Ya. Belajar duduk sendiri, kecuali mak sakit, ayah sakit, itu cerita lain. Baik, jelas ya? Baik. Yang kedua, lafaz ijab dan qabul hendaklah disebut secara jelas dan terang. Sekiranya wali berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dan pengantin itu menjawab, aku terima, maka akad nikahnya belum berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada ta'yin. Ta'yin makna orang tertentu yang dinikahkan. Ya. Sekiranya pengantin lelaki berkata kepada wali, kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu, lalu wali menjawab, aku terima, maka akad nikahnya belum berlaku. Ini kerana kedua-duanya tidak menggunakan lafaz nikah secara jelas atau terang. Sebab itu kena sebut, aku nikahkan dikau, saya kahwinkan dikau. Boleh. Bahasa Inggeris pun boleh, I solemnize the nikah. Itu biasa ayat saya gunalah. Kalau bahasa Melayu Inggrisnya itulah. Kalau bahasa Jawanya, Arabnya biasanya zawajtuka wa ankahtuka, disebut. Kalau Melayunya, aku nikahkan dikau. Kalau Jawa, kue tak kawin ke karo anakku. Gitu. Boleh guna bahasa Jawa? Boleh, tak ada masalah. Yang penting yang dinikahkan tu pun faham Jawa. Jangan tuan-tuan Jawa Bukit Kapar nikah bahasa Jawa, lakinya bakal menantunya Bangla. Terkelip-kelip kawan tu. Apa dia cakap, saya terpaham. Yang dihafalkan, aku terima nikah, saya ada terima nikah. Dengan contoh kan. Alih-alih awak pergi bantai Jawa, hara lah kawan tu. Gitu ya, belajar. Tapi kalau zaman sekarang ni jangan terkejut, kan, orang yang daripada luar negara pun cakap Jawanya saget, Jawa kata. Tuan-tuan nak tengok Google, kalau tak percaya tengok handphone, cakap orang putih ataupun orang asing lah, orang putih ataupun warga negara pelancong bercakap Jawa. Kan ada yang kat Indonesia tu, yang seorang tu minta maaf cakap ya, kulit hitam tuan-tuan, tapi cakap Jawa, sakit. Diomongnya aku kira apa, kaya aku maling, aku tu maling, aku jago nang kene iso ngomong Jawa pasal campuran kerja. Orang Afrika tuan-tuan, dia cakap Jawa. Tuan-tuan, tengoklah, kau tak percaya nanti tuan-tuan. Kau dah tengok dah? Dah tengok. Sahabat kita dah tengok dah. Bukti. Yang seorang lagi tu yang datang daripada Australia tu, yang order bakso. Bakso ke apa tu? Kan? Terkejut bibi-bibi tu. Ke panganan ni orang Jawa. Loh, kau sama Jawa sakit bu. Nampak? Orang putih tuan-tuan boleh cakap Jawa. Bunyi pun sedap juga tuan-tuan. Kita je Jawa bunyi tak macam Jawa dah tuan-tuan. Kan? Sajalah usik tuan-tuan. So, mana kena jelaskan maksud atau lafaz nikahnya. Bis. Akad nikah tanpa menggunakan bahasa Arab sah hukumnya. Nampak? Sah hukumnya menggunakan bahasa asing, bukan bahasa Arab untuk akad nikah. Sekiranya ijab dan qabul menggunakan bahasa asing, sah akad nikahnya sekalipun wali dan pengantin mengetahui bahasa Arab. Ini kerana perkara yang diambil kira ialah maknanya yang sama, sebabnya ia lafaz akad nikah dalam bahasa Arab tidak mengandungi pengertian yang luar biasa. Oleh itu memadailah dengan terjemahannya. Itu kita guna sekarang ni, tak ada masalah. Jadi kita sarankan tuan-tuan orang Melayu gunalah bahasa Melayu, tuan-tuan orang Jawa boleh cakap Jawa, gunalah bahasa Jawa. Tapi pastikan saksi semua kena faham. Nanti dia sebut laki bapaknya Jawa, menantunya Jawa. Macam saya lah tuan-tuan, saksinya Jawa. Saya betul, saya Jawa, pak mertua saya Jawa, isteri saya Jawa. Saksi yang jadi nikah saya dulu tahun 2002 dulu pun Jawa dulu tuan-tuan. Dah meninggal dah dua-dua Jawa. Tapi kita nikah dalam bahasa Melayu. Juru nikahnya Jawa, Ustaz Halim Hafiz Kadi Kelang dulu, tuan-tuan kena sekarang kat Jabatan Mufti Jawa juga. Tapi dia orang ngomong kita nikah dengan bahasa Jawa ya, orang boleh juga aja. Kue tak kawin kue karo anakku, jangan ni sekian, mas kawin ni sekian.
ya nyong terima nikah anak ewak mas kawinnya 300 tunai. Saksi ini kepriye bener sah kuwi. Boleh. Ya, boleh paham ya? Jangan tuan-tuan Jawa, menantunya Jawa, saksinya Bangla. Pun tak paham juga ada. Tapi kalau dia paham, tak ada masalah. Ya. Okey, seterusnya akad nikah dengan cara kiasan. Saya ingat azan 1 minit lagi. Azan 8.33 kan? Betul tak? Saya pun tak tahu tak? 8.33. Sekarang 8.32. Ada lagi enggak ada lagi, cukup masa. Okey. Silakan muazzin kita. Lepas tu kita sambung sikit. Lepas tu habislah. Tangguh dulu insya-Allah. Apa maghrib isyak sikit-sikit pun tak apa tuan-tuan. Insya-Allah ada barakah. Adzan muazzin kita.
Baik, alhamdulillah kita dah sampai Syak. Kita sama sikit lagi tuan-tuan adalah beberapa poin terkait dengan lafaz Baik, seterusnya akad nikah dengan cara kiasan, kinayah. Jadi kesimpulannya lafaz akad nikah menggunakan perkataan secara kinayah, seperti aku halalkan anak perempuanku kepadamu atau aku serahkan anak perempuanku padamu, maka hukumnya adalah tidak sah. Ya, kerana kinayah ini digunakan khususnya dalam bab, kalau bab undakan ni dalam bab cerai ada, iaitu melafazkan cerai secara kinayah. Akan datanglah kinayah ni dia gunakan ayat-ayat yang tidak memberikan maksud secara direct. Contoh kalau suami marah bini dia, saya cerai awak, jelas itu tak perlu pada niat sebab cerai jelas. Tapi dia kata kau bukan isteri aku lagi, contoh kan, kau bukan isteri aku lagi, aku tak nak kau dengan kau lagi, keluar daripada rumah, wajahmu sudah tiada dalam jiwaku. Itu ayat gitu. Yang itu kena tanya niat suami. Kalau suami kata ada niat, ada, tak ada, tak ada. Jadi kalau kinayah digunakan, sedangkan majlis akad nikah mesti didengar, mesti disaksikan, mesti difahami lafaz ijab dan qabul, bukan sekadar laki perempuan saja walinya, tetapi saksi juga mesti mendengar dan memahami maksud. Jadi kalau kinayah ni, mana tahu niat kawan tu? Sebab itu mereka mengatakan tak boleh secara kinayah untuk akad nikah. Cerai boleh, rujuk tak boleh. Baik, seterusnya serangkan lagi. Akad nikah menggunakan tulisan. Akad nikah juga tidak boleh berlaku dengan menggunakan tulisan, sama ada kedua-dua pihak yang melakukan dalam majlis tersebut ataupun tidak. Dia tulis je, ya, aku nikahkan nikah dengan anakku ini, dia dah tulis, dia bagi kat belakang, kalau tu pun aku terima nikah. Walaupun ayatnya betul, tulisannya masuk betul, tetapi tidak disebut, maka ketika itu dia adalah tidak sah, kecuali istisnanya pengecualian bagi orang yang bisu, itu dibenarkan. Baik, ya, seterusnya okey, terakhir ya, isyarat orang bisu yang difahami. Akad orang bisu menggunakan bahasa isyarat yang difahami oleh orang ramai, bukan hanya difahami oleh golongan mahir dan terpelajar saja, adalah sah kerana ia sama dengan lafaz soreh yang jelas. Bagi orang yang bisu, kalau dia menceraikan isteri dengan lafaz secara kinayah, boleh, tak ada masalah, ataupun perbuatan yang menunjukkan jelas. Tapi untuk majlis akad nikah, dia mesti menggunakan bahasa yang boleh difahami orang yang berada di situ, minimum saksinya tahu dan memahami maksud majlis akad nikah. Tetapi jika syarat tersebut tidak jelas dan hanya difahami oleh orang yang mahir dan terpelajar saja, akad nikahnya tidak berlaku kerana kedudukan seperti lafaz kiasan. Akad dengan lafaz kiasan adalah tidak sah dan akad yang berlaku. Ya. Tapi yang paling penting tuan-tuan, mesti lafaz tersebut difahami oleh lelaki, wali dan dua saksinya. Minimum itulah orang yang mengesahkan akad nikah dengan bahasa isyarat. Ya, saya rasa saya pernah sebut, tetapi bila sampai kat sini saya kongsikanlah. Urufnya, kalau peringkat jabatan, saya dan rakan-rakan yang pernah menjalankan majlis bagi orang yang OKU, orang kelainan upaya ni, pernah kita jumpa yang bisu. Ya, jadi majlis akad nikah ni ada 2-3 cara. Yang pertama, menggunakan bahasa orang yang memang tahu lafaz ijab qabul. Contohnya saya juru nikah, saya pun sebut aku nikahkan nikah, depan saya pengantin memandang juru bahasa, ada 2 saksi, tapi saksi mesti kena faham lah, ya kan? Dia kata faham kan. Jadi aku nikahkan nikah, cikgu ni pun buat gaya, cikgu ni biasanya dia boleh boleh faham. Saya adalah beberapa orang tu kan. Jadi pengantin tu pun dia akan buat gaya, tengoklah macam mana aku nikahkan nikah tersebut. Jadi juru bahasa akan buat isyarat, bahasa isyarat, dia pun perhatikan, dia pun faham, dia pun jawab dengan bahasa dia lah, aku terima nikah, contoh kan, dalam bahasa isyarat.
Jadi yang cikgu atau jurubahasa tadi akan sebut dengan jelas, aku terima nikah kan. Jadi di situ pernikahan itu dibolehkan. Itu satu cara. Dan cara yang kedua, ini juga saya menyarankan, kalau kata yang bisu seorang lelaki, abangnya tak bisu ke adik tak bisu, wakilkanlah kepada si abang atau adik terima bagi nikah bagi pihak adik. Tu lafaz tu adalah cara dia. Tak boleh lah adiknya yang bisu dia wakil ke abangnya, dia pun sebut aku nikahkan di kau. Yang dapat abangnya lah. Kawan tu dalam bisu tak dapat, terkelip-kelip, dia kesian. Kan? Jadi dia akan sebut, kita akan ajar dia dah adalah cara wakil. Dia wakil kepada abang dia untuk terima nikah bagi pihak dia dan dia terima. Kan? Jadi masa majlis tu dia sebut, aku nikahkan Ahmad bin Abu, budak yang kata dalam bisu tadi, dengan Aminah binti Kasim, contohnya, dengan mas RM300 tunai dengan menggunakan bahasa isyarat. Boleh, tak ada masalah. Ya, itu di antara dua cara yang paling glamour yang dilakukan ketika mengahwinkan OKU ini. Ya, itu saya cakap tu pasal ada pengalaman dah beberapa kali. Sebab tu perlu ada ilmu, kerana berkemungkinan satu ketika orang bertanya kita boleh jawab. Dan mudah-mudahan itulah yang disebut kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Wallahu a'lamu bisawab. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Tak ada, okeylah. Okey, insyaAllah kita dah 8, kalau jam luar belakang 8.45 dah. Jadi insyaAllah kita jumpa daripada bulan depan. Saya ucapkan terima kasih. Dan ialah walaupun lewat, kullu abantu bi khair, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal karim. Mohon maaf bersama dengan tuan-tuan ada kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.